Soalan yang pertama saya ialah bagaimana kisahnya Ustaz mula makna mengenali dan join AG Nutrition ni, apakah faktor atau sebab yang membuatkan Ustaz membuat keputusan untuk bersama dengan AG Nutrition? Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pada cikgu. Mudah-mudahan jawapan anda ni adalah merupakan realiti apa yang benar-benar berlaku dan bukan jawapan yang lebih kepada mujamalah dan buat-buat, insya-Allah. Ana juga dulu adalah pemain multi level juga, walaupun komang-komang, tapi pemain multi level bermula tahun 2004. Sebagaimana anda sebut, Ana ada institusi pendidikan. Tapi kita tidak mengambil sedikit pun income daripada institusi itu. Jadi kita kena cari sendiri sumber untuk hidup, survive keluarga kita. Biasa orang buka pondok ni dia juga dapat gaji daripada pondok yang dia buka. Orang bagi sumbangan, dia ada sumbangan boleh ke dia. Ni ustaz, ni bagian ustaz, ni bagian pondok contohnya. Tapi kita tidak begitu. Kita nak betul-betul berkhidmat, mengajar dan juga mengelolakan institusi. Jadi kita kena ada income kita sendiri. 2004 tu Ana masuk multi level, kemudian tu sampai 2010-2012 Ana terpaksa kurangkan kerana kekangan masa dan juga pulangan yang tidak berapa berbaloi. Yang kebetulan ada pilihan lain, Ana masa tu menjawat jawatan dalam jawatan kerajaan negeri. Tetapi 2020 Ana ditemui semula oleh penaja dalam multi level lama. Datang untuk nak mengajak bersama-sama dengan AG. Jumpa di kedai makan. Dia buat demo AG Sera kedai makan dalam keadaan nusuk-nusuk je. Takut orang tengok. Masa tu baru masih lagi dalam PKP. Ustaz Namizu dengan Cikgu Lee daripada Kelantan. Jadi dia tunjuk. Kebetulan Ana masa tu mengalami masalah batu karang. Ana memang 2-3 kali kena batu karang, tapi tak pernah sekali habuk pun Ana buat operation. Semuanya menggunakan perubatan-perubatan Melayu dan tradisional. Tapi hot ni kebetulan masa tu tengah derita lah. Cikgu Lee beri AG Sera. Dia beri tu untuk Ana cuba. Tapi lah kawan dia kata, "Entah daftar jadi ahli terus ha." Nak suruh guna, lepas tu paksa jadi ahli. Suka rela paksa lah ni. Ana pun masuk lah sebab dah dia mari daripada Kelantan. Jadi kita pun kita daftarlah ahli basic 2 kotak. Dan tak sampai 2 kotak lagi Ana menggunakan AG Sera, Allah Ta'ala izinkan Ana mendapat kesembuhan batu karang sampai ke hari ini. Alhamdulillah. Itulah yang Ana selalu sebut. Faktor pertama Ana terlibat dengan AG Sera ialah keberkesanan produknya. Ana tak perlu bercakap seindah mungkin untuk ajak orang masuk AG Sera, melainkan kita cerita berdasarkan pengalaman dan testimoni diri kita sendiri. Itulah kot yang boleh Ana sebut faktor pertama. Terima kasih Ustaz. Yang keduanya Ustaz, selepas daripada itu apakah usaha-usaha yang Ustaz mulakan ke arah nak membina jaringan Ustaz? Saya lihat sebab perkembangan jaringan Ustaz tu berkembang baik. Jadi nak tanya, kita di sini pun di kalangan ahli-ahli kita ada yang baru, ada yang ambil pengalaman daripada pelbagai orang. Jadi kita nak dengar daripada usaha Ustaz sendiri yang begitu sibuk dengan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja pengajian dan sebagainya. Kalau kita duduk di tempat Ustaz rasanya tak termampu nak bawa kan. Tapi kita tengok Ustaz mampu lagi membina jaringan. Jadi apa usaha yang Ustaz lakukan ke arah membina jaringan grup Ustaz sendiri? Ya. Terima kasih. Ana bukan orang yang bijak sangat dari sudut membaca pelan. Tapi Ana ada pengaruh. Tu minta maaf banyak. Ana exploit pengaruh Ana. Di mana goodwill, pandangan umum masyarakat memang melihat Ana ni orang yang terpercaya. Jadi kita gunalah. Musim PKP, kita nak buat program, panggil ramai-ramai tak boleh, tapi kita hanya panggil 2-3 orang mari rumah. Buat program di rumah kita terang. Dia orang pun maknanya kadang-kadang yakin tak yakin, tapi dia kata tak percaya pada ustaz ni. Masuk.
Tapi di kalangan ibu-ibu yang ada di kampung ni, anda kira mereka lebih kepada pengguna tapi bukan sebagai leader. Marilah satu perasaan dalam diri anda tak puas hati kalau sekadar seramainya anda hanyalah pengguna saja. Anda kena buat sesuatu untuk memiliki leaders. Maka anda ikuti contoh daripada Cikgu Murad, mewujudkan tim dan juga mewujudkan satu grup yang ke arah kepada program-program seperti pelatihan dan juga program-program MLM lah. Nak bentuk tim AGUJ itu nak menuju situ, nak ikut langkah. Cuma taklah 100% lagi. Cuma insya-Allah ke arah itu. Sebab anak kira kalau anda nak stabil, tak cukup dengan sekadar pengguna, ahli-ahli pengguna ambil basic itu saja. Anda mesti melatih mereka untuk menjadi leader. Alhamdulillah, kemudian hari ini, kediang-kediang ni, baru nampak bakal-bakal leader yang lahir. Yang banyak membantu. Yang mereka mula menjiwai bahawa mereka bukan sekadar nak cari makan, tapi mereka nak berjuang dengan AGUJ. Ana bentuk tim ini secara holistik, di mana insya-Allah grup ini akan ada satu image, iaitulah setiap pagi kita akan ada zikir daripada buku yang anda pandukan tadi, doa-doa mustajab. Ada zikir-zikir harian supaya mereka itu ada ikatan. Di samping kita akan saling mengambil manfaat atas bakat yang ada. Tim anda ni ada yang pandai IT, ada yang pandai dari sudut perawatan, pernah dalam multi-level yang lama dulu, pernah ikut herbalist dan sebagainya. Jadi anda kena membuat satu ramuan yang lengkap melengkap menjadi satu tim. Anda rasa itu juga anda rancang supaya tim anda tu juga akan bentuk tim yang masing-masing, insya-Allah. Duplication macam Cikgu Murad sebut. Ya. Itu nampak guide Ustaz, bagaimana kita kena mengenal pasti potensi yang ada kepada ahli-ahli di bawah kita. Bukan kita saja, tapi kita kena cepat mengenal pasti siapa yang ada kualiti untuk jadi leader di bawah kita supaya kita dapat naik bersama-sama, maju bersama-sama. Okey Ustaz, ni soalan cepu mas ni. Ustaz sebenarnya beritahu dah berapa bulan dah agaknya bersama dan berapa pencapaian terkumpul yang telah Ustaz collect, maknanya rezeki bonus bersama dengan AG Nutrition. Ya. Kadang-kadang ada rasa malu nak beritahu. Tak apa, share kadang-kadang ada rasa inferiority rendah diri. Anda masuk bulan 9 tahun lepas. Bulan 9 tahun lepas. 4 bulan yang pertama tu agak sukses sangatlah. 4 bulan, 5 bulan. Sehingga dalam 5 bulan tu anda dapat naik jadi Gold Star ke apa? Gold Star. Ya, 15,000. Dalam 5 bulan pertama. Alhamdulillah. Tapi datang bulan Ramadan tu dia down. Kita pun tak pandai lagi nak bekerja musim Ramadan. Zaman PKP secara online ni baru nak belajar-belajar ni. Jadi dia down sikit. Tapi alhamdulillah bonus sana sudah hampir pergi kepada 20,000 hak sendiri, campur dengan isteri hampir kepada 40,000. Alhamdulillah. Allah syukur kepada Allah Taala, ya. Itulah dia kan, kita tengok, kita ambil contoh kepada ustaz, bukan setakat cuba-cuba saja, tapi ustaz telah buat sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau kita tengok di sini, kita dalam grup AG Nutrition ni ada orang baik-baik, ada insan baik-baik yang sedang membina usaha bersama, mencari rezeki yang halal dan thayyibah, ya. Jadi kita ambil contoh, ya, kita teruskan perjuangan kita bersama. Memanglah ada orang kata perniagaan dia macam air laut juga, dia ada pasang surutnya, dan juga kadang-kadang itulah dia semua ketentuan. Ni kita bukan kita duduk dalam suasana pandemik yang semakin berat, tapi insya-Allah kita bukan orang kata rezeki daripada Allah tu tetap sampai kepada kita. Sebab itulah kita buat program Bangkit Pandemik 330 supaya tuan-tuan dan perempuan yang mana duduk di rumah kena usaha nak menghadirkan ahli-ahli dan prospek, sebab dengan niat kita untuk menolong orang lain, berkongsi peluang, ya. Jadi sekarang-sekarang kita jangan rasa malu, rasa segan nak berkongsi peluang, sebab ini kita berkongsi benda yang baik-baik.
Yang mana tahu dengan perkongsian kita itu telah menolong dia melepaskan diri daripada kesusahan. Selalu kita fikir maknanya sini mungkin dengan kerja baik yang aku lakukan ini dapat menolong orang dari sudut kesihatan dan dari sudut pendapatan. Sebab itu kita jangan rasa segan silu, rasa takut-takut dan penolakan dan sebagainya. Yang penting adalah tergantung kepada niat baik kita. Kan, kalau dia tolak sekalipun kita dah, kalau niat kita tu benar-benar baik, ikhlas lillah ta'ala, kita dapat pahala. Kan, jadi bukan soal kita nak mengejar untung bonus saja kan. Itu yang kita kena fikirkan di situ. Jadi buat mana sesuatu lepas sebagai habis, jangan ditahan-tahan kalau buat benda-benda yang baik ni, insya-Allah. Kemudian apa sikit sebanyak apa pandangan Ustaz sebagai soalan terakhir, pandangan Ustaz terhadap program bangkit pandemik, dan Ustaz dah hantar orang macam mana dia punya respons lepas tamatnya bangkit pandemik yang pertama kita buat ni. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Secara jujurnya BP bangkit pandemik 330 ni sangat berkesan di dalam menggelak balik bakat-bakat rangkaian kita. Orang yang telah pun hampir tidur ataupun yang pensan, boleh kita gerakkan balik. Termasuk juga yang baru. Kita guna pendekatan untuk mereka, first activity yang mereka ikut sebagai ahli baru, masuk BP, mereka akan teruja. Sebab kadang-kadang keupayaan kita tak sama dengan keupayaan leaders di dalam menyampaikan sesuatu. Kita cerita A, tapi mungkin leader tu sampai peringkat A campur, lebih baik dan lebih bermotivasi. Jadi BP adalah merupakan mediumnya. Apalagi kita mungkin tidak dapat bertemu bersemuka dengan downline, tetapi kita latih dan ajar mereka supaya boleh bersemuka secara maya dan online. Ini adalah dunia baru, kita kena akur begitu. Siapa yang tak nak berubah, saya rasa dia akan ditinggalkan oleh teknologi. Ya. Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Okey, saya buka 1-2 soalan. Mana tahu peserta ahli-ahli kita ni ada soalan yang terbuku hati kan. Dan kita kena bagi peluang lah, kod-kod ada. Soalan saya dah tamat. Mungkin ada para peserta yang join Zoom meeting pada pagi ini nak bertanya sesuatu kepada Ustaz, silakan. Kalau ada. Ada yang angkat tangan ke apa? Ada atau tidak? Tak ada puas hati. Kita dah dapat banyak ilmu kan. Okey, macam mana seseorang yang yang dipatutkan, macam mana apa jadi kepada orang yang mendapat istidraj ni? Macam mana dengan seseorang, tanda-tanda dia kan, benda kehidupan dia. Soalan yang bertulis. Terima kasih pada yang bertanya. Istidraj ni kita boleh tengok sampel dia ialah pada Firaun. Firaun dia semakin hari semakin kufur kepada Allah sampai ke peringkat dia mengaku dia sebagai Tuhan. Apa sebab yang sampai begitu? Sebab dia rasa confident, dia tidak ada kekurangan. Antaranya tidak pernah sakit. Sakit-sakit ni dia kira lemah. Dia dah aja sakit. Sebab tu dia rasa dia dah menyamai Tuhan. Jadi nikmat yang diberi itu Allah Ta'ala yang beri, tapi dia lupa siapa yang memberi, bahkan dia jadi kufur kepada Allah. Tuhan bagi harta, kita jadi, dulu sebelum kita kaya, kita selalu pergi masjid, duduk majlis ilmu. Tapi lepas kita agak senang, kita jadi longgar. Adalah alasan, tak sempat masa dan sebagainya. Itu tanda Tuhan sudah singkirkan kita. Kalau kita tak baca Quran dalam setiap hari, tak pergi sembahyang berjemaah, kita jangan rasa kita sibuk. Allah Ta'ala sengaja sibukkan kita untuk menjauhkan kita daripada Allah. Itu tanda istidraj. Nikmat-nikmat sama. Orang lain dapat 1,000, kita dapat 1,000 juga. Orang yang dapat 1,000 dapat buat kebaikan, boleh duit, boleh pada berapa. Kita dapat 1,000 habis gitu. Tukar tayar kereta habis dicing. Anak-anak bini pun tak cukup pitih. Dan tidak semakin dekat pada Allah Ta'ala. Itu tanda istidraj. Itu. Terima kasih Ustaz. Ada soalan yang tulis yang mesej tu. Dia tanya, Puan Fadilah tanya, macam mana nak hilangkan rasa malu tu Ustaz? Masalah nak mengajak orang, nak buat bisnes ni dan sebagainya. Kan setengah orang dia rasa malu nak mengajak orang. Silakan Ustaz. Jadi ahli panel pula kita, insya-Allah. Dah soalan ni Cikgu Murad ada jawapan yang lebih baik ni. Itu dari sudut pandangan Ustaz. Ya, yang pertama kita
Rojok pada hati kita dulu. Kita berniaga ni untuk apa? Kita nak tolong orang. Bila ada perasaan nak tolong orang, maknanya kita sedang dihalangi oleh syaitan. Jangan layang bisikan syaitan untuk kita berbuat kebaikan. Syaitan ni, dia nampak di mana ruang kita nak jadi lebih baik, dia akan halang. Kadang-kadang kita nampak macam baik nasihat dan bisikan tu. Kita rasa malu tu macam baik. Tengok pada ustaz dok malu langsung cerita dengan tahala sekali. Aku dak lagi malu. Berasa macam kita betul. Padahal tak sedar. Kita buat benda tak betul. Syaitan menghiasi perasaan kita. Jadi kita balik pada niat kita. Kita buat kerana Allah, kita nak tolong orang. Kita bukan nak makan orang. Kita nak bantu orang. Kalau nak makan orang, baru rasa malu. Kita nak bantu orang supaya dia sihat. Kita nak ajak orang masa semalam. Ana briefing pada seorang rakyat yang memang dia sebenarnya kadang-kadang tak mengerti untuk menterjemahkan apa yang dia nak. Kita sebutlah gini-gini, baru nampak. First time semalam dia buat Google Meet, dia sudah ada keyakinan. Alhamdulillah. Kita nak keluarkan dia daripada kemeluk dalaman perasaan diri dia. Jadi kita tak rasa malu sebab kita nak tolong orang. Kita yakin bahawa bila kita tolong orang, Allah akan tolong kita. Dalam hadis yang ana minta supaya kita semua pegang, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah Taala akan sentiasa menolong hamba dia selama mana hamba itu juga menolong saudaranya. Kita nak temu dia kerana kita nak tolong, insya-Allah bukan kerana ada niat di sebalik, maka insya-Allah Allah akan tolong kita. Jadi jangan malu dia buat kebaikan. Itulah dia. Ya, itu jawapan alhamdulillah ya. Itu jawapan itu menguatkan semangat kita, memberi dorongan kepada kita untuk terus berusaha menyampaikan mesej kita dari segi perniagaan, dari segi produk yang baik, usaha yang baik ini kepada seluruh prospek kita. Jangan rasa segan silu, insya-Allah niat kerana Allah SWT. Saya rasa dah sampai masanya ya. Kita pun memang panjang masanya kita bersama Ustaz dan alhamdulillah banyak santapan rohani kita dapat, banyak ilmu perkongsian kita dapat dan menguatkan rohani kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Jadi saya rasa setakat di sini saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua para peserta yang tadi mencecah sehingga 105 peserta pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi itu menunjukkan respon dan sambutan yang baik. Bukan senang kita nak mengumpulkan seramai ini. Kalau kita nak panggil semua berkumpul atau dewan memang susah, tapi inilah dia kebaikan daripada teknologi yang ada kan. Kita berada di semua tempat ni ya. Berapa ramai daripada ada yang dari Kelantan, angkat tangan tengok daripada Kelantan. Ada? Ada tu. Kalau ada. Ada yang daripada Perak, angkat tangan. Angkat tangan. Alhamdulillah. Ada daripada Kedah? Saya nampak tu ya, daripada Kedah pun ramai dan sebagainya kan, daripada seluruh negeri lah. Alhamdulillah. Dari Kuala Pilah ada. Kak Des daripada Langkawi juga ada tu, Langkawi. Alhamdulillah ya. Jadi terima kasih semua, dan semua saya tak dapat sebut serta satu-satu. Terima kasih semua yang ikuti program ni. InsyaAllah nanti kita akan ada sesi lagi seterusnya akan datang. Ustaz kata dia ada mengajar satu kitab doa-doa. Mungkin nanti kita nak bersama-sama menelaah, betul tak kan? Jadi kita mungkin dapatkan daripada orang kata kitab doa tu daripada Ustaz dulu, dan kita boleh menelaah bersama-sama ya. Doa-doa yang baik ini insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Terima kasih banyak. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan membaca tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dalam program khususnya. Terima kasih semua.